Salam sejahtera, saya Isidro Boliku dari program AT18 ISMP Ekonomi akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Analisa Faktor Luaran Keciciran Pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Sebagai pengenalan, tren keciciran murid di peringkat sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan sejak 5 tahun kebelakangan ini disifatkan sebagai mencemaskan. Isu tersebut juga dicatatkan di peringkat pendidikan prasekolah. Dari segi bilangan kemasukan kanak-kanak ke prasekolah sahaja, Malaysia berada di tangga yang ke-7. Isu permasalahan pembelajaran dalam kalangan pelajar B40 semakin mendapat perhatian ramai pihak. Hal ini dapat dilihat melalui statistik tahunan kemasukan pelajar B40 ke sekolah yang mengalami penurunan. Tidak kurang juga ada pelajar B40 yang memilih untuk berhenti sekolah kerana tidak mampu membiayai yuran sekolah ataupun membantu keluarga dalam aktiviti meraih pendapatan, seterusnya menyumbang kepada keciciran pendidikan. Kajian ini memfokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang timbul berdasarkan kepada kurang atau tidak ada kajian yang dijalankan di negeri Perak, terutamanya di daerah Mualim bagi golongan B40. Negeri Perak yang mempunyai golongan B40 yang ramai iaitu 57.9% penduduknya adalah golongan B40 dan negeri Perak menduduki tangga yang ketiga bagi negeri yang memiliki purata pendapatan isi rumah sebanyak RM4,494. Kajian ini yang ingin melihat sama ada golongan B40 di daerah Mualim mempunyai tahap keciciran pendidikan yang tinggi ataupun rendah. Kajian ini yang dapat membantu sedikit sebanyak golongan B40, terutamanya ibu bapa dan pelajar serta kerajaan negeri Perak, dan kajian ini juga yang ingin mengenal pasti faktor yang paling dominan menyumbang kepada keciciran pendidikan dalam golongan B40 di daerah Mualim. Kajian ini menetapkan 3 objektif. Yang pertama adalah mengetahui skor min bagi faktor luaran yang mempengaruhi keciciran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Kedua, menganalisa impak faktor luaran terhadap keciciran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti faktor yang paling dominan menyumbang kepada keciciran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Kajian ini dibangunkan berdasarkan teori hierarki keperluan Maslow di mana setiap masyarakat di Malaysia tidak kira dalam golongan pendapatan apapun sewajarnya membangunkan potensi diri dengan menitikberatkan hal pendidikan dalam kehidupan. Bahagian yang seterusnya ialah tinjauan literatur yang membincangkan tentang kajian-kajian lepas berkaitan dengan faktor-faktor luaran keciciran pendidikan iaitu pengangkutan, budaya dan persekitaran, gaya pengajaran guru, pengaruh rakan sebaya, geografi serta sekolah. Menurut Amin, Zahri dalam kajiannya menyatakan bahawa kedudukan sekolah yang agak jauh menjadi masalah kepada pelajar dari segi pengangkutan. Masalah pengangkutan seperti bas yang lambat, tidak datang dan sering rosak menjadi alasan kepada pelajar untuk ponteng sekolah. Menurut Zakari, Nik Nur Azizah menyatakan dalam kajiannya bahawa orang asli masih berpegang dengan tradisi nenek moyang mereka walaupun pelbagai bantuan dan insentif daripada kerajaan dalam memartabatkan pendidikan masyarakat orang asli. Kini, kehidupan orang asli masih berhubung rapat dengan alam semula jadi. Menurut Zakari, gaya pengajaran guru yang membosankan turut menjadi faktor berlakunya keciciran. Gaya pengajaran yang tradisional membuatkan pelajar kurang berminat dan cepat bosan. Menurut Awang, kurang interaksi dengan rakan-rakan daripada kaum lain menjadikan mereka seperti tersisih semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Justru perasaan untuk belajar semakin pudar dan natijahnya keputusan tanpa berfikir panjang ialah berhenti sekolah demi menyertai rakan-rakan lain yang telah lama berhenti belajar. Menurut Hasan, Ramli menyatakan bahawa kehidupan orang asli di tengah belantara menjadikan mereka jauh terasing daripada kawasan pembangunan. Disebabkan kawasan tempat tinggal mereka terasing daripada kawasan pembangunan, maka jumlah sekolah berdekatan juga adalah sangat terhad dan keadaan ini menyukarkan mereka ke sekolah. Kremers dan Rizik dalam kajian Haris menyatakan bahawa keadaan, kualiti dan persekitaran sekolah itu sendiri boleh menyebabkan berlakunya keciciran pendidikan.
kualiti pengajaran, faktor percampuran dengan pelajar yang bermasalah dan budaya yang tidak sihat boleh mendorong kepada masalah keciciran. Sekarang saya akan teruskan kepada metodologi kajian ini. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif kerana soal selidik digunakan sebagai instrumen bagi mengumpul data yang diperlukan. Borang soal selidik diedarkan kepada 120 responden di 4 kawasan yang terpilih iaitu Puton City, Slim River, Trolak dan Berang. Maklumat yang telah diperoleh dianalisis melalui Statistic Package for Social Science SPSS. Dapatan kajian akan dibincangkan mengikut objektif. Dapatan bagi objektif yang pertama menunjukkan bahawa purata keseluruhan mean bagi faktor pengangkutan dan faktor geografi adalah pada tahap yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahawa kedua-dua faktor tersebut tidak begitu mempengaruhi keciciran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Faktor budaya dan persekitaran, gaya pengajaran guru, pengaruh rakan sebaya serta sekolah berada pada tahap yang rendah. Hal ini menunjukkan bahawa faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi keciciran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Bagi dapatan objektif yang kedua, hasil diperhatikan bagi model ada keciciran dan model tiada keciciran. Berdasarkan model ada keciciran, faktor budaya dan persekitaran serta faktor sekolah adalah signifikan. Ini menunjukkan bahawa faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebarangkalian adanya keciciran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Faktor pengangkutan, budaya dan persekitaran serta pengaruh rakan sebaya adalah bernilai positif. Berdasarkan model tiada keciciran, faktor budaya dan persekitaran serta faktor sekolah adalah signifikan. Ini menunjukkan bahawa faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebarangkalian tiada keciciran pendidikan dalam kalangan golongan B40 di daerah Mualim. Faktor pengangkutan, gaya pengajaran guru, geografi dan sekolah adalah bernilai positif. Dapatan objektif ketiga pula menunjukkan bahawa dalam model ada keciciran dan model tiada keciciran, didapati bahawa faktor luaran yang paling dominan menyumbang kepada keciciran pendidikan ialah faktor pengangkutan dan hubungan yang positif antara faktor pengangkutan dengan adanya keciciran pendidikan dan ketiadaan keciciran pendidikan. Maka kita telah sampai di penghujung pembentangan. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga objektif yang telah ditetapkan di awal kajian telah berjaya dicapai. Kajian ini juga bertepatan dengan Sustainable Development Goals dan kajian ini juga dapat dijadikan panduan kepada negara, Kementerian Pendidikan Malaysia, institusi pendidikan, ibu bapa dan pelajar. Sampai di sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.